yang menjadi wali nikah. Maka pertama sekali beliau mengatakan kalau sekiranya bapa yang ini bagi seorang wanita itu wujud, maka bapanya yang ini yang akan menjadi wali. Kalau sekiranya bapanya tidak ada, maka yang menjadi wali adalah bapa yang ini kepada bapanya, iaitu datuknya. Kalau sekiranya datuknya yang ini tidak ada, maka barulah abang ataupun adik lelakinya yang kandung. Kalau sekiranya tidak ada, maka baru yang ini kembali yang ini kepada abang ataupun adik lelaki. Sebab apa? Kalau sekiranya tidak ada, maka kembali kepada anak, kepada abang ataupun lelaki yang kandung. Dan kalau tidak ada, maka anak kepada abang ataupun adik lelaki. Sebab apa? Kalau tidak ada, baru ini kembali ini kepada pakcik ini sebelah bapa. Kalau tidak ada, maka kembali kepada anaknya yang lelaki. Jadi ini adalah tertibnya. Ini adalah tertib ini bagi apa kita mengatakan wali pernikahan. Kalau sekiranya semua tidak ada, iaitu bapanya tidak ada, datuknya tidak ada, adik-beradik lelaki tidak ada, begitu juga pakciknya tidak ada, maka yang menjadi wali adalah tuan yang memerdekakannya. Tuan yang memerdekakannya, ini yang kita mengenalkan ini sebagai al-maula al-mu'tiq. Ini seperti mana penulis ini mengatakan di dalam kitab. Dan kalau sekiranya dia tidak ada, maka kembali kepada asabahnya, ikut kepada turutan yang sama seperti mana kita membicarakan tadi. Kalau semua tidak ada, baru ia kembali kepada wali hakim. Kebiasaannya kita di Singapura misalan, kalau sekiranya seseorang itu dia tidak ada wali, misalan yang menikahkan, maka yang menikahkannya adalah wali, yang menikahkannya ada wali hakim. Kadang-kadang walinya ada, tetapi walinya tidak boleh menjadi wali disebabkan dia bukan Muslim. Ini misalan salah satu daripada syarat ini kewalian. Kita juga membicarakan pada minggu lepas, ada ini beberapa syarat ini bagi wali. Syarat ini yang pertama kita mengatakan yang ini dia mesti ini seorang Muslim. Kedua, ini dia mesti baligh. Ketiga, dia mesti berakal. Keempat, ini dia mesti orang yang merdeka. Kelima, dia adalah lelaki. Dan akhir sekali, ini dia mesti ini seorang adil. Maka kalau sekiranya syarat ini tidak ada, maka kewalian dalam beberapa situasi berpindah yang ini kepada wali hakim. Jadi ini yang kita membicarakan pada minggu yang lepas. Jadi insya-Allah taala pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita pada yang seterusnya, yang mana penulis ini membicarakan tentang apa yang dikenali sebagai khitbah. Kalau dalam bahasa kita mengatakan khitbah ini adalah melamar. Jadi dalam Islam kita ada hukum ahkam yang bersangkut paut ini dengan melamar. Jadi kalau sekiranya seseorang nak berkahwin, maka dia nak melamar yang ini seorang wanita, apakah yang ini hukum ahkamnya? Ini yang disebutkan oleh penulis setelah dia membicarakan tentang bab ini berkenaan dengan kewalian nikah. Jadi kita lihat ini kepada kitabnya. Walaupun kitab dalam bahasa Arab, insya-Allah seperti biasa saya akan terjemahkan dan akan syarahkan. Dan bagi jemaah yang ada kitab dalam bahasa Melayu, sebenarnya kitab Fathul Qarib ini ada terjemahannya di dalam ini bahasa Melayu. Cuma yang ni saya tidak ada PDF-nya. Jadi bila kita masuk ini kepada pengajian ini online ni, saya lebih mudah bagi saya yang ni ada apa yang ada pada saya, iaitu PDF ini bagi kitab ini Fathul Qarib itu sendiri. Jadi bagi jemaah yang ni yang ada kitab ini bahasa Melayunya, maka bolehlah lihat ini kepada terjemahan yang ada. Insya-Allah taala kalau saya mendapatkan bahasa Melayu terjemahan bagi kitab Fathul Qarib, mungkin ini saya akan menggunakan ini terjemahan bersamaan ini dengan bahasa Arab ini, kalau sekiranya ia dapat memudahkan. Sekarang ini kita lihat ini kepada apa yang disebutkan oleh penulis ini di sini. Beliau mengatakan summa syara' al-musannifu fi bayanil khitbati bi kasril kha wa hiya iltimasul khatibi minal makhtubatin nikah. Jadi dia mengatakan di sini seterusnya penulis ini menerangkan tentang khitbah. Jadi dia mengatakan bi kasril kha. Jadi dia bukan khutbah, bukan khatbah, tetapi dia khitbah. Ini dimasukkan dengan kasrah. Jadi kita ada beza di antara khitbah dengan khutbah. Bila kita mengatakan khutbah ini adalah memberikan penyampaian khutbah seperti khutbah Jumaat. Tetapi bila kita mengatakan khitbah, yakni maksudnya dia adalah
iltimasul khatib minal makhtubatin nikah, yakni dia melamar yakni seorang wanita yang dia mahu menikahi. Dalam bahasa kita panggil apa? Masuk meminang. Ini adalah khitbah. Faqal, maka dia mengatakan la yajuzu wala yajuzu an yusarriha bi khitbati mu'taddatin an wafatin aw talaqin ba'inin aw raj'in. Jadi dia mengatakan tidak dibolehkan seseorang itu untuk melamar dengan secara terbuka ataupun dengan lafaz-lafaz yang langsung kepada seorang wanita yang mu'taddah. Apa maksud ini mu'taddah? Yakni wanita dalam keadaan iddah. Sama ada dia iddatul wafa, seperti mana penulis mengatakan iddatul wafa adalah iddah yang mana suami bagi seorang wanita itu telah meninggal dunia, maka diwajibkan ke atas isteri berada dalam keadaan iddah selama 4 bulan 10 hari. Ini dikenali sebagai iddatul wafa. Dan selepas itu kita ada iddatul talaq. Iddatul talaq dia kita lihat ini kepada keadaan ini isteri kalau sekiranya dia diceraikan ini oleh suaminya dan dia ada haid, maka iddahnya adalah 3 kali suci daripada haid. Kalau dia tidak ada haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. Kalau sekiranya dia mengandung, maka setelah ini dia melahirkan anaknya. Dan talak ini kita ada talak ba'in dan talak ini raj'i. Talak ini ba'in ini maksudnya suami tidak boleh merujuk isteri kembali kepada pernikahan. Ataupun kita seperti seorang yang ini dia menceraikan isterinya dan dia belum lagi melakukan persetubuhan bersama isterinya, maka cerai seperti ini kita mengatakan dia adalah ba'in dan tidak ada iddah yang ini baginya. Selain daripada itu, kalau sekiranya seseorang itu menceraikan isterinya dengan talak khulu', seperti dia mengatakan kepada isterinya, aku ceraikan kau dengan $1,000 dolar yang ini Singapura khulu' misalan, maka isteri yang ini menerimanya, maka ini adalah daripada talak ba'in, iaitu dia tidak boleh merujuk ini isteri kembali ke pernikahan. Akan tetapi isteri tetap diwajibkan iddah walaupun ini adalah ba'in, yakni suami tidak boleh rujuk isteri kepada pernikahan. Begitu juga dengan talak raj'i, dan talak raj'i adalah talak yang mana seorang suami dapat merujuk yakni isterinya kembali yakni kepada pernikahan. Jadi talak ba'in adalah talak yang mana dia tidak boleh merujuk isteri kepada pernikahan. Talak raj'i adalah talak yang mana dia boleh merujuk ini isterinya kembali ini kepada pernikahan. Maka penulis ini mengatakan sama ada seorang isteri itu diceraikan dengan talak ba'in ataupun talak raj'i, dan dia berada dalam keadaan iddah, maka tidak dibolehkan bagi seseorang untuk melamarnya dengan lamaran yakni yang terus terang, yakni seperti satu orang mengatakan kepadanya, aku mau kahwin dengan kau misalnya. Ini adalah diharamkan kalau sekiranya dia berada dalam keadaan iddah. Begitu juga kalau sekiranya dia berada dalam keadaan iddatul wafa. Iddatul wafa yakni setelah yakni wafat yakni suaminya. Dan penulis memberikan misal, dia mengatakan wa tasrihu ma yaqta'u bi raghbati fin nikah. Maka terus terang ini dia mengatakan terus terang ini tasrih yang diharamkan bagi melamar orang yang dalam keadaan iddah. Dia adalah perkataan-perkataan yakni yang terus kita dapat faham yang dia mahu yakni menikah. Dia mahu menikah. Seperti apa dia mengatakan ka qaulihi lil mu'taddah, seperti perkataannya kepada seorang wanita dalam keadaan iddah, uridu nikahaki. Yakni dia mengatakan kepada wanita ini, aku mahu menikahi denganmu. Aku mahu menikahi denganmu. Ini yang kita maksudkan ini dengan terus terang ataupun dengan tasrih, yang mana kita bila dengar perkataan-perkataan ini langsung kita faham yang dia mahu bernikah. Maka ini diharamkan kalau sekiranya dia mengatakan perkataan-perkataan ini kepada seorang wanita yang sedang berada dalam keadaan iddah, maka diharamkan. Ini berdasarkan dengan nas dalam Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ma'aratum min khitbatin nikah. Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang ini dibolehkan kalau kamu melakukan ta'rid. Ta'rid ini dia adalah seperti peribahasa yang seperti mana yang akan dibicarakan ini selepas ini. Tetapi terus terang tidak dibolehkan. Tasrih tidak dibolehkan. Selepas itu beliau mengatakan wa yajuzu in lam takunil mu'taddatu an talaqin raj'iyyin an yu'arrida laha bil khitbah. Ini perkataan ta'rid tadi saya mengatakan. Ini disebut dalam Al-Quranul Karim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala penulis ini mengatakan dibolehkan kalau sekiranya wanita dalam keadaan iddah itu dalam talak raj'i, dibolehkan yakni baginya untuk membicarakan kepada wanita yang ini tersebut
dengan ta'rid, yang ini peribahasa. Dengan yang ini peribahasa. Nanti dia akan memberikan misal. Nanti kita akan bicarakan tentang misal. Apa maksud ini peribahasa yang di sini? Selepas itu dia mengatakan wa yankihaha ba'da inqida'i iddatiha, dan dia menikahi wanita tersebut selepas habis iddah. Seperti mana kita mengetahui insya-Allah, yang mana kita tidak boleh menikahi seorang wanita selagi mana dia berada dalam keadaan iddah. Kita nak kena tunggu sampai iddah ni habis. Kalau sekiranya iddah talak, kalau dia ada haid, yang ni kena tunggu sampai 3 kali suci daripada haid. Kalau dia hamil sehingga yang ni dia melahirkan anak. Kalau sekiranya dia tidak ada haid, maka 3 bulan. Kalau sekiranya iddatul wafa, maka 4 bulan, yang ni 10 hari. Ataupun kalau dia hamil, yang ni apabila dia melahirkan anak. Jadi selepas yang iddah ni habis, baru dibolehkan bagi seorang lelaki untuk mengkahwini wanita tersebut. Apabila dia berada dalam keadaan iddah, dibolehkan adalah ta'rid. Ta'rid ini dia adalah satu yang ini peribahasa. Yang ini penulis ini mengatakan ma la yaqta'u bi raghbati fin nikah. Yang mana perkataan-perkataan itu dia secara dasar tidak menunjukkan yang seseorang itu mahu menikahi. Tetapi ada possibility. Bal yahtamiluha. Yani ada yakni makna di sebalik, ataupun kita mengatakan yang ini ada udang di sebalik batu. Yani perkataan yang mana menunjukkan ada udang ini di sebalik batu. Dia tak terus terang, tapi dia melakukan ini dengan cara peribahasa. Ini dibolehkan. Seperti apa? Dia mengatakan ka qaulil khatibi lil mar'ah rubba gharibin fiki. Dia mengatakan kepada wanita, mudah-mudahan ada orang yang akan mengkahwinimu. Tapi dia tak mengatakan dia mengatakan mungkin ada orang yang akan menikahi. Jangan bimbang. Dia mengatakan kepada wanita yang baru diceraikan misalan, dia mengatakan insya-Allah ini ada orang yang akan menikah yang ini tak lama lagi dengan kau. Nampak tak? Jadi benda ini dia tak terang. Yakni siapa yang akan menikahinya? Boleh jadi dirinya sendiri, boleh jadi orang lain. Maka ini tidak ada masalah. Ammal mar'atul khaliyatu min mawani'in nikah. Adapun yakni wanita yang tidak ada apa-apa mawani', yakni benda-benda yakni yang kita mengatakan menghalangnya daripada pernikahan, ini seperti wanita yang belum berkahwin, ataupun wanita yang sudah habis daripada iddah, ataupun yakni wanita yang kita mengatakan yakni yang belum lagi yakni berumah tangga dan sebagainya. Maka tidak ada masalah. Penulis ini mengatakan untuk kita menikahinya, dan juga dia tidak ada lamaran yang sedang berlangsung. Yakni misalan kita tidak boleh melamar seorang wanita kalau sekiranya wanita ini sudah dilamar. Kita tidak boleh melamar yakni seorang yakni wanita kalau sekiranya yakni dia sudah yakni dilamar ini misalan. Dia belum lagi berkahwin tetapi dalam proses ini nak kahwin misalan. Ataupun ada orang yang ini melamarnya, maka ada hadis Nabi SAW, Nabi melarang yakni seseorang lelaki untuk melamar wanita yang sudah dilamar ini oleh orang lain. Jadi di sini penulis ini mengatakan kalau sekiranya seorang wanita dia tidak ada benda-benda yang melarangnya daripada menikahi, dan dia bukan dalam proses lamaran yang orang lain, fayajuzu khitbatuha ta'ridan wa tasrihan, maka dibolehkan bagi seorang lelaki untuk masuk meminang, sama ada dia membicarakan dengan ta'rid, dengan peribahasa, ataupun dengan terus terang. Dia boleh saja mengatakan kepada, misalan dibawa kepada ibunya ataupun maknya mengatakan kepada wanita itu, ataupun ibu kepada wanita itu, misalan yang anak lelaki ni mau berkahwin dengan wanita ini dan sebagainya. Ini adalah terus terang. Ataupun yakni sebagai lamaran yang secara peribahasa yang mengatakan misalnya anak lelaki saya belum lagi kahwin lagi, maka dia sedang ini mencari dan sebagainya. Maka ini semua adalah perkara-perkara yang dibolehkan. Jadi ini adalah sikit lebih kurang apa yang disebutkan oleh penulis berkenaan dengan hukum ahkam ini yang sangkut paut ini dengan khitbah, iaitu lamaran. Selepas itu penulis ini mengatakan wan nisa'u ala darbain, wanita yang ini terbagi kepada dua bahagian. Wanita yang ini terbagi yang ini kepada dua bahagian. Yang pertama dia mengatakan sayyibat, yang kedua adalah abkar. Yang sayyib ini maksud daripada sayyib seperti mana dia mengatakan as-sayyib man zalat bakaratuha biwata'in halalin aw haramin. Seorang sayyib adalah seorang wanita yang sudah hilang perawannya.
sudah hilang apa kita mengatakan dia punya hilang dia punya virgin disebabkan persetubuhan. Sama ada persetubuhan itu adalah persetubuhan yang halal seperti pernikahan ataupun persetubuhan yang haram seperti zina. Jadi bila kita mengatakan thayyib, yang dimaksudkan adalah yang dimaksud adalah seorang wanita yang sudah disetubuhi. Boleh insya-Allah? Jadi harap kita faham definisi ini dengan baik. Seorang sayyib adalah seorang yang apa kita mengatakan dia sudah melalui persetubuhan. Ada sebahagian kitab fikih dalam bahasa Melayu terjemahkan sayyib kepada janda. Ini adalah terjemahan yang salah. Terjemahan yang salah. Kenapa kita mengatakan ini terjemahan yang salah? Sebab perkataan janda ini dia adalah perkataan yang menunjukkan bahawasanya seorang wanita itu sudah menikahi. Betul ke tidak? Dia sudah menikahi dan dia diceraikan misalan, maka dia janda. Tapi tak semestinya kita mengatakan sayyib itu dia mesti janda. Sebab ada wanita misalan melakukan zina, dia belum lagi berkahwin, maka dia adalah sayyib. Tetapi istilah kita janda, dia bukan lagi janda. Jadi perkataan janda ini adalah terjemahan yang tidak tepat. Itu sebab saya tetap menggunakan perkataan sayyib. Bila kita membicarakan tentang masalah ini, kita harus faham yang dimaksudkan dengan sayyib adalah seorang yang sudah melakukan persetubuhan. Dia sudah merasai persetubuhan. Manakala bikar yang kedua, yang terbalik, dia belum lagi melakukan persetubuhan, sama ada yang halal ataupun yang haram. Jadi beza di antara sayyib dengan bikar adalah sayyib sudah melakukan persetubuhan. Jadi dia bukan saja masalah berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh para doktor, seorang wanita yang belum lagi melakukan persetubuhan, ada urat di bahagian kelaminnya, yang mana urat ini tersebut kalau dipecah maka akan mengeluarkan darah, maka ini menunjukkan bahawasanya dia sudah hilang dia punya apa kita mengatakan dia punya keperawanan di situ. Ini tidak diambil iktibar. Sebab ada wanita misalan dia sudah tidak ada dia sudah pecah misalan urat tersebut yang ada pada kemaluannya, tetapi bukan disebabkan persetubuhan. Mungkin dia jatuh, mungkin dia naik kuda, mungkin dia naik basikal. Biasanya kalau wanita-wanita yang aktif, ini adalah perkara biasa, mereka punya ini sudah tidak ada lagi. Adakah kita mengatakan itu sayyib? Tidak. Sekali lagi, sayyib dia adalah seorang yang sudah melakukan persetubuhan. Jadi kita harus faham ini perkara ini. Apa bezanya dalam hukum? Kita ada beza dalam hukum sebab dalam Islam kita membicarakan perkara ini. Jadi dia mengatakan fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi 'inda 'adamil abi aslan aw 'adamil ahliyatihi ijbaruha. Bezanya penulis ini mengatakan bagi bikar yang belum lagi melakukan persetubuhan, dibolehkan bagi bapa dan datuknya untuk mengkahwinkannya tanpa izinnya. Ini kita panggil wali mujbir. Betul ke tidak? Kita panggil ini wali mujbir. Yang ini dibolehkan bagi bapanya dan juga datuknya untuk mengkahwinkannya tanpa izin daripadanya. Tanpa izin daripadanya. Jadi kalau sekiranya bapanya tidak ada tapi datuknya ada, misalan bapanya tidak ada, maka datuknya boleh menjadi wali mujbir. Ataupun bapanya ada tapi dia tidak boleh jadi wali disebabkan syarat-syarat wali tidak ada padanya. Misalan bapanya seorang fasik misalan. Maka dibolehkan bagi datuknya untuk menjadi wali, dan dia boleh menikahkan wanita tersebut tanpa izin daripadanya. Ai al-bikri 'ala nikahi in wujidat syurutul ijbar. Kalau sekiranya syarat-syarat ijbar itu wujud, dibolehkan bagi bapa dan datuk untuk mengkahwinkan wanita yang bikar, bukan sayyib. Kalau sayyib tidak boleh, walau macam mana pun sayyib kita nak kena minta izin daripadanya. Tetapi bikar dibolehkan kita menikahkannya kalau sekiranya yang melakukannya adalah wali mujbir. Dan syarat-syarat bagi ijbar itu wujud. Syarat-syarat bagi ijbar itu wujud. Ini yang penulis ini mengatakan. Apakah syarat-syarat bagi ijbar? Penulis ini mengatakan bikauni zaujati ghaira mautu'atin biqubul. Ini yang pertama sekali. Dengan syarat wanita tersebut belum lagi disetubuhi pada kemaluan kubulnya. Pada kemaluannya, pada alat kelaminnya.
maka belum lagi ada persetubuhan. Ni syarat ini yang pertama. Yang kedua, wa antuzawwaja bikuf'in, yakni wanita tersebut mesti dikahwini dengan seorang lelaki yang ada kafa'ah dengannya. Yakni kalau sekiranya bapanya mengkahwinkannya tanpa izin sebagai wali mujbir dan melakukan ijbar dalam perkahwinan seperti ini, maksudnya dia tidak minta izin daripada anak perempuannya, ataupun anak perempuannya belum lagi baligh, misalnya dia mengkahwinkan anak perempuan dengan seorang lelaki, maka daripada syaratnya adalah dia mesti memastikan lelaki ini sekufu dengan wanita itu, sekufu dalam segi agama, sekufu dalam segi pekerjaan, dan juga sekufu dalam segi nasab. Ini 3 perkara yang ulama-ulama kita membicarakan tentang kafa'ah. Yakni pertama sekali sekufu ini dalam segi agama. Misalan, kalau keluarga wanita ini terkenal dengan kesalehan, dengan solat, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bapanya mengkahwinkannya dengan seorang yang fasik, maka ini tidak sah pernikahan. Ini tidak sah pernikahan. Apa sebabnya? Sebab mereka tidak sekufu. Mereka tidak sekufu. Dan ini kita membicarakan, yakni sekufu ini dalam segi agama. Maka tidak dibolehkan kita mengkahwinkan seorang wanita yang salihah kepada seorang lelaki yang fasik. Ini tidak dibolehkan. Kalau dia ijbar, tidak sah ini pernikahan ini. Tidak sah pernikahan ini. Kafa'ah yang kedua adalah berkenaan dengan pekerjaan. Kalau sekiranya wanita ini daripada keluarga yang doktor misalnya, semua yang ni terkenal yang ni dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, doktor, engineer, lawyer, dan bapanya mahu mengkahwinkannya kepada seorang lelaki yang menyapu jalan yang ni misalnya, maka di sini kita mengatakan tidak sah pernikahan seperti ini sebab tidak ada kafa'ah dalam segi pekerjaan. Tidak ada kafa'ah dalam segi pekerjaan. Yang ketiga jenis kafa'ah adalah kafa'ah dalam segi nasab. Kalau sekiranya seorang wanita ini dia seorang Arab, maka tidak dibolehkan bagi bapanya untuk mengkahwinkannya dengan selain Arab. Dia misalan wanita itu daripada keluarga Arab ini misalan, ataupun daripada keluarga Quraisy, ataupun daripada nasab Sayyidina Hasan ataupun Hussein, maka tidak dibolehkan bagi bapanya mengkahwinkannya dengan seorang lelaki yang bukan Arab. Apa saja bangsanya, misalnya bangsa Melayu, bangsa India, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Dan pernikahan itu tidak jadi sah kalau sekiranya dia berdasarkan dengan ijbar. Jadi ini sekali lagi saya nak ulang supaya kita jangan salah faham Kita sedang membicarakan tentang masalah ijbar. Apa maksud ijbar? Yakni maksudnya seorang bapa ataupun datuk mengkahwinkan seorang perempuan yang bikar tanpa izin daripadanya. Ini yang kita maksudkan dengan ijbar. Maka syarat kafa'ah itu adalah wajib. Kalau sekiranya tidak ada kafa'ah, maka tidak sah pernikahan. Ini yang penulis ini mengatakan di sini. Maka dia mengatakan antuzawwaja bikuf'in. Kuf'in ini balik ini kepada kafa'ah. Selepas itu dia mengatakan syarat ini yang ketiga, bimahri misliha, dan diwajibkan dia mengkahwinkan wanita tersebut dengan mahar semisalnya. Semisal balik kepada ahli keluarganya yang lain, kakaknya, makciknya, bila mereka berkahwin, berapa banyak mas kahwin mereka. Kalau mereka semua mengatakan $500 misalnya, dia tidak boleh kurang daripada itu. Dan dia mesti cash balik yang ni kepada apa kita mengatakan currency negeri tersebut. Dia tidak boleh menggunakan currency lain. Dia tak boleh menggunakan Malaysian ringgit misalnya. Kalau dia orang Singapura, maka wajib ini menggunakan dolar Singapura dalam mas kahwin. Wajib ini menggunakan mas kahwin itu dalam berbentuk apa kita mengatakan dolar yang ni, currency yang ni pada negeri tersebut. Tidak dibolehkan dia menggunakan wang yang ni daripada negara yang ni, yang daripada negara yang lain. Jadi ini adalah daripada syarat-syaratnya. Wasayyib la yajuz. Ada perkara yang tidak disebutkan ini di sini. Kalau kita lihat ini kepada kitab Miftah, ada 4 syarat ini kesemuanya. Ini adalah 3. Yang keempat adalah mesti tidak ada permusuhan ini di antara bapanya dengan anak perempuannya. Kalau sekiranya yang ini ada permusuhan, maka tidak sah ini perkahwinan tersebut. Dan juga mesti tidak ada permusuhan di antara wanita itu dengan suami yang akan dikahwini. Kalau sekiranya ini ada permusuhan, maka tidak dibolehkan yang ini kita pernikahan itu tidak menjadi sah. Selepas itu penulis mengatakan wasayyibu la yajuzu liwaliha tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha nutqan la sukuta.
bagi seorang sayyib tidak dibolehkan bagi walinya untuk mengkahwinkannya kecuali selepas dia baligh. Kalau sekiranya seorang budak misalnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tidak dibolehkan. Kalau dia sayyib, maka tidak dibolehkan bagi walinya, sama ada bapanya, hatta wali mujbir, tidak dibolehkan bagi mereka untuk mengkahwinkannya dengan lelaki lain, melainkan kalau dia sudah baligh dan diwajibkan kita minta izin daripadanya, dan izinnya mesti perbicaraan, bukan berdiam. Berbeza dengan bikar. Bikar tidak ada masalah. Kalau sekiranya kita minta izin daripadanya, kalau dia diam dan sebagainya, tidak ada masalah, boleh berkahwinkan dia. Sebab kebiasaannya bikar malu. Tapi sayyib wajib dia nak kena berbicara, yang saya setuju. Bapa ni mengatakan, aku nak kahwinkan kau dengan lelaki ini, adakah kau setuju? Dia mengatakan, saya setuju misalnya. Ini sudah cukup. Ini sudah izin. Maka dibolehkan bagi bapanya untuk mengkahwinkannya kepada lelaki tersebut. Jadi beza di antara hukum, di antara sayyib dengan bikar. Bila kita mengatakan bikar, maka tidak dibolehkan bagi wali untuk dibolehkan bagi bapa dan datuk untuk mengkahwinkannya secara ijbar. Sayyib tidak dibolehkan, maka diwajibkan kita minta izin. Kalau sekiranya dia belum baligh, wajib kita tunggu sampai dia baligh, sebab izin daripada budak yang belum baligh tidak diambil iktibar. Kita nak kena tunggu dia baligh, baru kita meminta izin daripadanya, dan keizinan itu mesti dalam berbentuk ucapan, bukan dalam berbentuk senyap, bukan dalam berbentuk senyap. Untuk pengetahuan jemaah sekalian, pengajian ini juga direkod di YouTube Masjid Khalid. Jadi kalau ada jemaah misalnya nak ulang kaji ataupun sebagainya, semua kita punya pengajian semua ada di YouTube Masjid Khalid. Jadi jangan risau kalau saya mungkin kadang-kadang terlalu cepat dan sebagainya, susah nak faham. Bolehlah jemaah rujuk balik kepada video ini. Jadi video ini recorded bukan sahaja di Facebook, tetapi juga di YouTube. Sebab baru-baru ini ada jemaah menanyakan di mana ada recording dan sebagainya selain daripada Facebook. Sebab Facebook satu hari nanti dia akan habis, dan kita ada recording recordnya juga di dalam YouTube Masjid Khalid. Jadi bagi mereka yang nak mendapatkan pengajian-pengajian, maka bolehlah subscribe kepada YouTube Masjid Khalid supaya mudah. Selepas itu penulis mengatakan, faslun fi muharramatin nikah wa musbitatil khiyari fihi. Seterusnya kita akan membicarakan tentang wanita-wanita yang diharamkan kita melakukan pernikahan bersama mereka. Ini insya-Allah kita tangguh pada minggu akan datang, sebab waktu Isya ni hampir masuk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.